Okay, since kita dah belajar tentang properties of inequalities, okay, now kita akan masuk kepada bahagian solving inequalities. Okay, so first kita pergi kepada solve linear inequalities. Apa maksud linear? The highest power of x adalah power 1 pada soalan itu. Okay, so kalau tengok dekat sini, our x here, dia hanya power 1. Okay, so x here, semua power 1. So it means that soalan ini adalah linear inequalities. Okay, so kita tengok pada example 10 muka surat 19 pada nota kita. But before we solve this, okay, kita ingat balik properties yang penting kita remark tadi. Okay, so whenever, okay, kita multiply or we divide with negative number, okay, negative number, so inequality sign would change. Okay, inequality sign change. Okay, we go through soalan A. Okay, untuk soalan A, we have 2 minus 3x less than x plus 9. And kita kena solve again, we need to find x. Tapi kali ni x itu dalam bentuk inequality. Okay, bukan bentuk x sama dengan. Ini equation. Now inequality, jawapan kita semua akan melibatkan inequality sign. Okay, soalan yang pertama, kita akan rearrange seperti biasa macam kita buat equation. Cuma yang kena alert adalah kalau multiply and divide with negative number. Okay, so kita akan selesaikan soalan pertama ni, kita pindah seperti biasa. Means that kita kumpul x kepada satu side. Okay, so apa yang madam akan buat adalah, okay, negative 3x stay and madam minus x. Means that madam bring ini ke kiri, left hand side. And then kita ada simbol less than. Okay, on right kita ada 9 and madam bawa 2 pergi sebelah sini, dia jadi minus 2. Okay, pindah seperti biasa untuk plus minus. So kita ada negative 4x less than 7. Okay, less than 7. Okay, now kita mencari x. So I just want x. What happen? Kita akan pindahkan negative 4 ke kanan. Okay, bila kita pindahkan negative 4, remember, okay, kamu pindah negative 4, okay, 7 akan divide with negative 4. So tolong alert di bahagian sini. Kamu sedang bahagi dengan nombor yang negatif. Divide with negative number. So apa yang berlaku di sini? Inequality sign would change. Maksudnya daripada asal less than, dia akan bertukar menjadi greater than di bahagian sini. Okay, so tolong tengok. Less than, dia akan bertukar menjadi greater than. Okay, disebabkan kita bahagi nombor negatif. Okay, so since kita dah jumpa x, bermaksud ini adalah jawapan kita. Okay, tapi madam nak kamu tinggalkan jawapan untuk sebagai latihan. Tinggalkan jawapan dalam 3 bentuk. Okay, satu dalam bentuk inequality form, which means bentuk x less than negative 7/4. Okay, bentuk yang kedua adalah bentuk interval form yang menggunakan bracket macam kita buat pada chapter 1. Okay, so maksudnya ini jawapan kita ya. Okay, kalau kita transfer dia dalam bentuk number line, okay, if we have number line, okay, nombor yang kita ada adalah negative 7/4. Okay, dan kita ada x lebih besar daripada negative 7/4. So if you want to write this dalam interval form, kita akan tulis sebagai open bracket negative 7/4 until infinity. Okay, ini interval form. And satu lagi, madam nak kamu tulis jawapan dalam set form. So dalam set form, kita akan kata our x double dot x is greater than negative 7/4. Okay, so tulis dalam bentuk 3 jawapan ini. Inequality form, interval form and set form. Okay, so ini adalah jawapan kita. Okay, kita proceed kepada soalan B.
Okey, soalan B kali ni kita ada greater than equal. Okey, kita nak mencari X. So again kita akan buat operasi seperti biasa. Kita ada 3X minus X. Okey, pindahkan X ini ke kiri. And then Madam akan pindahkan 4 ke kanan. So inequality sign akan stay sebab kita tidak ada buat proses operasi darab atau bahagi ya. And then kita ada negative 5 minus 4. So di sini kita ada 2x greater than negative 9. Now we are looking for x. So apa yang berlaku dekat sini? X, kita akan ada negative 9 bahagi dengan 2. Okay, so now bahagi, saya sedang buat operasi bahagi, tetapi bahagi dengan positive number. So kalau bahagi dengan positive number, tak ada masalah, sign kita akan stay. So kita dah jumpa X. So this is our answer. Tapi Madam nak kita tulis dalam 3 form tadi. So untuk memudahkan kamu, boleh cuba lukis sikit number line, okay, supaya nampak lebih jelas. So we have negative 9 over 2. Okay, so kita nak greater, our X is greater or equal. So bulat hitam macam ni, greater equal negative 9 over 2. So kalau kita tulis jawapan, kita ada X greater or equals to negative 9 over 2. Interval form kita akan ada close bracket negative 9 over 2 up until infinity. And kalau set form, X double dot X greater or equals to negative 9 over 2. Okay, so ini jawapan kita untuk soalan B. Okay, now kita cuba buat soalan C. Soalan C nampak sedikit complicated sebab kita ada bahagi dekat sini pada both sides. Okay, so untuk soalan macam ni, biasanya pelajar dia akan terus cross. Okay, 6 and 4 ni. Okay, tetapi itu berisiko untuk kamu buat kecuaian disebabkan bila kita cross, contoh, you bawa 6 ke atas, dia akan jadi 6 times 2x plus 7. Ataupun bila you cross 4, dia akan jadi 4 times x minus 2. So 4 times 6 times itu adalah operasi darab dan dia mungkin melibatkan perubahan sign inequality kamu. Jadi bila ada dua cross macam ni, memang sangat senang untuk kamu buat kecuaian. Okay, so apa yang boleh kamu buat di sini, Madam mencadangkan kamu untuk tidak cross begitu. Tapi apa yang kita akan buat adalah kita akan bawa the whole fraction di kanan ini ke kiri. Okay, so dia akan jadi x minus 2 divided by 6. Okay, so bila Madam pindahkan fraction yang di kanan itu, dia akan jadi tolak the whole fraction, 2x plus 7 over 4. Okay, akan jadi macam ni, less than or equal to 0. Okay, di kanan dah jadi 0. And then next, apa yang kita akan buat adalah kita hanya akan samakan pembawah, equate the denominator di bahagian kiri ni. Okay, so apa yang Madam akan buat adalah bila kita equate denominator, Madam akan pilih faktor yang paling kecil untuk 6 dan 4 ni. So Madam nampak I have to times 2, okay, di bahagian sini, dan bahagian sini times 3, supaya Madam dapat denominator kita over 12. Okay, so kita expand yang atas siap-siap. Kita akan ada 2x minus 4 minus with, yang ni hati-hati ya, 6x plus 21, and divided by semua fraction kita di bawah dah jadi 12. And then simbol less than equal 0. Okay, and then apa yang Madam akan buat adalah kita akan kali ni 12 ini dibawa ke sini. So dia jadi 0 times 12, jawapannya 0. And again, 12 ini adalah nombor yang positif. Maksudnya 0 times dengan sesuatu yang positif, sign kita akan stay. So kita hanya ada 2x minus 4 minus 6x minus 21 less than 0. Sign stay. Okay, next kita selesaikan lagi. So kita ada negative 4x minus 25 less than or equal to 0. And then kita nak mencari x. Okay, so kita ada negative 4x less than or equals 25. Okay, pindahkan
Yang ini ke kanan sudah jadi tambah 25, positif 25. And last one, bila kita nak mencari X, okay, madam tulis di atasnya. So, kita nak cari X, apa yang berlaku adalah kita akan pindahkan negative 4 pergi sini. Dan bila pindah, dia akan jadi operasi bahagi. So, remember, saya sekarang sedang bahagi nombor negatif. So, bermaksud inequality sign saya akan bertukar arah. Okay, so saya akan ada 25 divided by negative 4. Okay, so perhatikan betul-betul inequality sign bertukar arah sebab bahagi nombor negatif. Okay, so this is our final answer. Kalau kita tulis di dalam interval form, dia akan jadi close bracket. Okay, negative 25 over 4 sehingga infinity. Siapa tak nampak boleh cuba lukis number line dahulu. Dan dalam set form dia adalah x double dot x greater or equal negative 25 over 4. Okay, so kamu boleh cuba soalan D dan semak jawapan sendiri. Okay, next kita pergi kepada example 11, muka surat 19 nota kita. Okay, yang ini masih di bahagian linear inequality. Okay, so linear inequality means, madam dah explain sebelum ni, dalam soalan kita, X kita hanya power 1. Okay, the highest power yang ada hanyalah X power 1. Okay, cuma kali ni pada example 11, kita nak tengok soalan linear inequalities yang pattern soalannya sedikit berbeza. Okay, so kalau kita tengok next page, muka surat 20, okay, kamu perhatikan di sini. Soalannya masih linear disebabkan X-nya semua power 1. Okey, tetapi kalau kita perhati dekat sini, kita ada dua inequality sign pada soalan kita. Okey, dua inequality sign. Berbanding dengan soalan yang kita buat awal-awal tadi, soalan ni semua hanya ada satu sahaja inequality sign. Okey, satu saja. So, kalau soalan yang satu inequality sign ini, kamu boleh direct buat. Okey, pindah-pindah, darab atau bahagi. Tetapi kalau soalan yang ada dua inequality sign macam ni, okey, dia masih linear tetapi dia ada sedikit cara yang berbeza untuk kita solve. Okey, so madam nak tunjuk macam mana cara untuk kita solve. Pada muka surat 19, okey, di bahagian bawah ni, okey, kita ada dia punya step. Step sini. So, kita akan follow step ini sambil madam tunjuk contoh. Madam akan tunjuklah macam mana kita nak apply step itu. Okey, kita tengok pada soalan A. Okey, dan kita akan cuba apply steps. Okey, yang madam dah bagi ni. Okey. Arahan pertama adalah split the inequalities into 2 and write n in the middle. Okey. Di sini membawa maksud kita akan split inequality kita kepada 2. Okey, macam mana nak split? Split kepada 2 and kita akan tulis n di tengah-tengah. Okey, macam mana nak split? Perhatikan betul-betul, tolong fokus. Okey, tulis yang bahagian sini dulu. Okey, ini tengah. Ini ada inequality sign kamu. Okey, so kamu akan tulis yang belakang dahulu, which means kita ada x minus 3 less 5. Okey, x minus 3 less 5. Next, kamu akan tulis inequality yang kedua. Okey, untuk inequality yang kedua, kita akan ambil bahagian sini pula. Okey, so bahagian sini, cara baca dia, madam akan baca begini ya. Cuba tengok betul-betul. X minus 3 greater than negative 4. Madam akan baca dari sini ke sini. Okey, madam ulang. Madam baca dari arah sini. X negative 3 greater than. Okey, X negative 3 greater than negative 4. So, madam akan tulis X minus 3 greater than negative 4. Okey, so madam baca dengan cara dari tengah ke kanan dan kemudian dari tengah ke kiri. Okey, so kita akan dapat dua split inequalities macam ni. Okey, next, selepas dah split, dah tulis n. Okey, dan dengan step pertama, kita pergi kepada step kedua. Solve each inequalities. Maksud solve, bahagian sini cari x, bahagian sini pun cari x. So, kita cuba cari x. Bahagian sini kita akan ada x
less than 5 tambah 3 jadi 8. Okey. Dan yang kedua, kita akan ada x, okay, greater than negative 4 plus 3, which is negative 1. Okay, so kita akan ada dua set jawapan begini. Okay, ada sini sudah jumpa satu inequalities untuk x, sini pun ada satu set x. Okay, dan untuk solve. Next, kita akan combine each solution into a number line. So, apa yang akan berlaku dekat sini adalah kita akan combine juga. Madam buat arrow. Okay. Combine each solution in a number line. Bermaksud, kita akan kena lukis satu number line yang menggabungkan kedua-dua jawapan kita. Okay, which kita dah buat pada chapter 1 sebelum ni. So, apa yang kamu kena buat adalah kita akan tanda semua nilai inequality kita. Kita ada 8 dan negatif 1. So, tanda negatif 1, 8 ikut urutan ya. Kemudian kita akan draw dia punya number line. Yang pertama kita ada x less than 8. So, open atau blank dot. Okay, less than 8 means ke arah sini. Dan satu lagi kita ada x greater than negative 1. So, kita akan ke arah kanan. Okay, so ini kita punya number line. And then last one, barulah kita find final answer using n. Okay, bila kita tulis n dekat atas ni, tujuannya adalah untuk kita baca di number line kita. Dia mesti n. So, n kita belajar sebelum ni, mesti cari kawasan yang bersilang. Okey, so jawapan kita untuk soalan ni akan terletak di bahagian tengah ini, which means di antara negative 1 sehingga 8. Macam mana nak tentukan dia punya bracket? Okey, disebabkan n sini satu bulat hitam dan satu lagi ni, maksudnya kita akan open. And untuk nilai 8 bahagian sini pun sama, satu open, satu close. Jadi untuk n kita akan openkan dia lah secara overall. Okey, so ini jawapan kita. Dan please tulis satu lagi ya, dalam bentuk set form, which kita ada x double dot. So kita punya answer x greater than negative 1 less than 8. Okay, so ini baru final answer, either dalam set form atau dalam interval form. Okay, so madam ulang stepnya. Yang pertama kita akan split. Madam buat arrow macam ni. Dia akan jadi 2. Write n in the middle. Kemudian kita akan solve untuk cari x. Kemudian kita akan combine jawapan dalam number line. Dan kita akan read answer menggunakan n. Baru jumpa final answer. Okay. Okay, now kita proceed dengan soalan B. Okay, kita akan pakai template pada soalan A kita ni. Okay, split n, solve for x, gabung di number line dan find answer using n. Okay, so ini linear inequality. Kamu nampak ada dua simbol inequality di sini. So, it means that you have to split. Okay, so split. Madam akan buat anak panah begini. Dan kita akan tulis n di tengah. Okay, cara bacanya again madam ulang. From middle, daripada tengah, baca yang kanan dulu. Okay, ke arah sana. So, kita akan baca negative x plus 4 divided by 2 less than or equals to 9. Kemudian kita baca ke arah kiri pula. From middle to left. So, yang ini kita akan baca sebagai negative x plus 4 over 2 greater or equals to negative 2. Okey, hati-hati ya, jangan salah baca. Alright, bila kita dah split, kita akan solve. Okey, solve seperti biasa. Yang ini dulu, kita buat naik 2, dia akan jadi times 2. Tapi sebab darab nombor positif, so tak ada masalah. Sign kita akan stay less than equal 18. And then kita akan cari x less than 14. Okay, this one hati-hati. If we want to find x, we are going to divide. Okay, sebenarnya kita bahagi negative 1. Begitu. So, bila bahagi nombor negatif, kita tukar sign. And our answer is greater or equals to negative 14. Okay, do the same untuk lagi satu set. Kita akan bring 2 here, jadi darab
So darab nombor positif tak ada masalah. Kita akan stay inequality sign, but we have negative 4. Okay, and then negative x greater equal negative 8. Okay, and find x, again the same thing, kita repeat dekat sini. You are going to divide negative 1 di bawah sini. Okay, so bahagi nombor negatif, inequality sign kita bertukar dan jawapan adalah 8. Okay, so you akan ada dua set jawapan begini. Next adalah kita akan combine pada satu number line. Okay, so lukislah number line kita. Kita akan ada nombor 8 dan negatif 14. So kita label negatif 14 dahulu, baru 8, and then we draw the number line. Okay, this one is for x greater or equal than negative 14, and one more kita ada x less than or equal to negative 8. Okay, so begitu. Now kita mencari final answer using n. Okay, so kita mesti cari kawasan yang bersilang. Okay, sebabkan n. So kita nampak daripada diagram kita, our final answer, okay, disebabkan madam tak cukup ruang, sorry, madam akan tulis di bahagian bawah ni. So our final answer is between negative 14 and 8. Okay, untuk dia punya bracket, so kita nampak sini untuk negative 14, black dot, so n means close. Untuk 8 juga perkara yang sama, black dot, and means kita close. Okay, and then tulis juga jawapan dalam set form. So kita ada jawapan yang di antara. So inequality sign kita ada equal 8. Okay, so madam harap daripada dua example ni boleh faham sikit tentang solving linear inequalities yang ada dua inequality sign. Okay, so as for summary, ingat untuk linear inequalities, madam tulis di bahagian bawah ni sikit ya. Untuk linear inequality, kamu ada dua jenis, okay, untuk solving. Kita ada dua jenis soalan. Yang pertama yang ada satu saja inequality sign, okay, yang ini direct solve. Ataupun yang kedua, kita ada soalan yang ada dua inequality sign. Yang ini kena split.